Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak share satu mesin namanya PPR Pipe Welder Machine. So benda ni basically adalah heater. Dia memanaskan pipe. Yang ini aku beli brand murah je. So function dia hanyalah basic lah. Indicator, dia hanya ada on indicator dengan bila dah siap panas indicator. Dia tak ada timer, dia tak ada apa. So ini dia tak ada temperature control. Kebanyakan yang brand mahal dia ada temperature control, boleh selaraskan temperature ikut size pipe, dan dia ada timer. Yang ni timer kena manual lah. Basically akan digunakan untuk pipe PPR, pipe jenis macam gini. Ini contoh fitting. Aku tak dapat nak tunjuk contoh banyak-banyak sebab fitting dia mahal. Tak nak membazir lah. Jarang dipakai pada perumahan biasa. Biasa orang akan pakai untuk air panas, ataupun certain developer dia memang pakai PPR. Tapi standard sekarang developer pun dah tak pakai PPR lah. Dah tukar banyak jenis pipe lain ada. PPR ada dua jenis. Satu untuk hot, satu untuk cold. Ini size 20 untuk cold . So boleh tengok dia punya line dia warna biru. So ni untuk pipe air sejuk lah. Kalau line dia merah, itu untuk air panas. So biasa kalau korang beli, korang akan dapat dengan dia punya timer instruction lah. Okay, so untuk pipe 20mm, heating time 5 second, melting depth 14mm, cooking time 3 second. So basically untuk masa pemanasan tu akan berpandukan saiz dengan dia punya berapa saat lah. Biasa aku pakai kalau untuk saiz 20 ni saiz 20, dalam 3-4 saat dah cukup lah untuk dia tu. Kalau buat lebih, dia akan cair sampai ke tengah. So lembek, dia boleh jadi terlipat belah dalam. Contoh pemanasan yang baik, luar ni boleh tengok dia akan seamless. Bukan seamless lah, dia akan cair dengan sekata, melekat keliling. Kemudian dalam dia lubang tak akan tertutup. Boleh nampak tak? Lubang dia tak tertutup. So kalau kita terlebih cairkan pipe ni, berkemungkinan time kita tekan tu lubang kat dalam dia terkelepek. So nanti dalam dia boleh tersumbat lah. Pipe akan jadi lebih slow lah, flow dia makin rendah. Untuk pakai, biasa kita akan prepare potong pipe. Biasa kan potong guna cutter lah, dapat clean cut. Kemudian kita akan marking berapa kedalaman. Macam tadi saya 20, 14 hingga 15mm akan masuk dalam. So time kita tolak, kita tahulah berapa sudah masuk. Kadang-kadang orang yang tak biasa, dia tolak, dia tak tahu baru masuk sikit. Kalau kita dah ada marking, senang, kita tolak sampai habis. Bersihkan lah kalau ada grease. Contoh set sebelah sini ada kena grease. So aku takkan guna set sebelah sini. Aku akan guna set sebelah sini untuk demo lah. Kalau ada grease, bersihkan, boleh gosok. Dalam pun bersihkan. Kita akan letak pada stand dia. Ini boleh tanggal lah. Bila kita nak guna pada fitting yang dua-dua side kita boleh pegang dengan tangan, bagus pakai stand. Kalau kita nak guna pada fitting yang satu dah dekat pipe, biasa kita akan pegang lah. Kita akan pegang dan pergi kepada tempat yang kita nak buat fitting tu. Untuk demo ni aku letak atas stand. Sekarang kita hidupkan. Sebelah sini ada lampu Lampu hijau menunjukkan power dah on. Lampu merah bila dia dah cukup panas, nanti dia akan menyala. So kita biar dulu. Biasa dalam 10 second dah cukup. Bila dia dah cukup panas, kita akan test dulu dengan bukan fitting sebenar. Maksudnya bukan pipe yang kita nak sambung. Kita cari pipe lama yang dah tak pakai tu, kita test dulu, tengok kepanasan dia cukup ke tak, ada problem ke tak. Di bahagian pipe kita akan panaskan bahagian luar. Di bahagian fitting kita akan panaskan bahagian dalam. So jangan terbalik lah kedudukan dia. So jangan terbalik. Dia bukan macam gini. So fittingnya belah belakang. Dia akan panaskan belah dalam, pipe dia akan panaskan belah luar. Bila dah panas nanti, kita tekan masuk ni, kita tak perlu nak pusing-pusing pulas lah. Masuk tegak. Pastikan dia punya pipe tak ada sengit segini lah, sengit ke bawah. So kita pastikan dia masuk tegak. Kita bila sengit-sengit tu dia ada potensi untuk terkelepek kat belah dalam. So kita masuk tegak. Kalau fitting yang kita boleh tengok one side, kita tengok lah nanti dari sebelah, tengok dia punya flow dia terganggu ke tak. Kalau terganggu, kita kena betulkan, potong dan betulkan.
Ok, sekarang lampu merah dah menyala, maknanya dia dah cukup panas. Aku tak akan buat pada fitting yang aku nak buat ni dulu. Kita cari satu contoh pipe yang dah tak pakai. Kita test panas dia. Tekan masuk 3 hingga 4 second. Dah cukup, kita bawa keluar. So ini contoh pipe yang cukup panas. So luar dia panas, tapi bahagian dalam dia masih belum cukup lembut untuk dia terkelepek. Ini cairan yang bagus lah. Kalau terlebih panas, kita tekan, kita try terlebih panas So ini double time. Ok, bila terlebih panas, dalam dia lembek, so dia boleh terkelepek macam gini. Terkelepek ni yang kita tak nak. Ok, so dia dah cukup panas. Ready tengok So bahagian sini bahagian dalam. Masukkan 1, 2, 3, 4. Keluarkan. Ni tekan masuk. Nampak dia sampai marking kita nak. Pastikan tegak. Biarkan dia sejuk. Mesin boleh off kan kalau dah habis pakai. Kita periksa bahagian dalam. Nampak dia tak ada terkelepek. Dia punya sambungan cantik. Sini pun sampai target kita nak masukkan 1.4 1.5 cm. Biarkan dia sejuk. Dah sejuk, benda ni adalah sambungan kekal. InsyaAllah tak ada leaking. Ok, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum.